Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal ilmi wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, keselamatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, kekuatan umat Islam, dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para penonton. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sekali lagi bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita berkenaan pahala hidup 7,000 tahun ataupun bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Jadi para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin, khususnya jemaah Masjid Darul Ma'mur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa pula nak kasi salam. Alhamdulillah, insya-Allah kita teruskan pada hari ini perbincangan kita berkenaan bagaimana mendapat pahala hidup 7,000 tahun. Mana ni keberkatan, kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umurnya pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelum ini. Tetapi ganjaran pahalanya Allah gandakan seperti seolah-olah ratusan, mungkin ribuan tahun, mungkin lebih daripada itu, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat amalan-amalan yang Rasulullah ajar kepada kita, insya-Allah. Cuma pada hari ini kita setelah kita bicarakan berkenaan amalan itu, kelebihan itu, khasiat, kelebihan macam-macam. Cuma satu perkara yang Rasulullah memberi amaran juga, bahawa ada di sana perkara-perkara yang boleh penyebab hilang semua pahala kita. Maknanya ibadah kita, Masya Allah, sedekah, puasa, haji, umrah, sembahyang, semua Masya Allah. Tapi semua amalan ini boleh jadi rosak ataupun semua pahala akan hilang hanya disebabkan beberapa perkara, dan ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita pada malam ini iaitu 5 perkara kecil penyebab hilang semua pahala kita. Nauzubillah. Kita tak mahu ni para penonton, para jemaah, tajuk kita pada hari ini 5 perkara kecil tetapi penyebab kepada hilangnya semua pahala kita yang kita dah dapat. Tak mahulah sampai macam itu. Dan perkara ini pula perkara yang kadang-kadang kita lihat perkara yang remeh, perkara yang kecil, perkara yang mudah, tapi boleh menjadi penyebab habis pahala kita. Mana istilahnya hancur berkecai, habis semua, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita bimbangkan juga setelah kita lihat, Masya Allah, mungkin jemaah Masjid Darul Ma'mur, kaum muslimin muslimat, kita beramal, kita zikir, qiyamul lail, baca Quran, tolong orang, sedekah, bantu orang susah, Alhamdulillah. Tapi jangan sampai rosak semua, hilang semua pahala ni kerana 5 perkara yang kita akan bincangkan pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya percaya insya-Allah kita tak ada buatlah benda-benda ni, cuma ini peringatan supaya jangan buat. Ingatkan kepada family kita, kawan-kawan kita, jangan buat. Kalau buat ni bahaya besar. Takut habis nanti. Habis amalan kita. Yang tinggal iman saja. Silap-silap iman pun kalau tak betul-betul boleh gugur, nanti akan dilihat. Jadi inilah 5 perkara. Insya-Allah kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, iman kita, amalan kita, memelihara kita, dan insya-Allah mudah-mudahan diterima segala amalan salih kita dan diselamatkan kita dunia akhirat dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hazihi niyyah
وعلى كل نية صالحة وإلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Baik, ini buku yang kita sedang bicarakan, pahala hidup 7,000 tahun. Ini sebenarnya di akhir-akhir buku ini juga diterangkan perkara-perkara yang perlu kita berhati-hati. Jangan buat pasal boleh takut hilang pahala kita. Cuma saya ringkaskan di sini, 5 antaranya 5 perkara yang ini kita hati-hati sedikit lah. Bukan hati-hati sedikit, kena hati-hati lebih sedikit. Baik, antara sebagai mukadimah perlu diingatkan, antara banyak penyebab dari perkara yang akan dibincangkan ni ialah antara utamanya lidah kita lah. Inilah satu-satunya anggota Allah Subhanahu Wa Taala cipta ni cukup luar biasa. Lidah kita, mulut kita, bibir kita, dalam ni semua ni. Sepatutnya kita bercakap yang baik-baik, berzikir, mengajak kepada kebaikan. Bukan dicipta ni semua ni untuk keburukan, bercakap benda-benda yang tidak senonoh dan sebagainya. Jadi saya sebelum nak terangkan 5 perkara tersebut, perkara kecil penyebab hilang semua pahala ni, saya buka dahulu muka surat 347, buku pahala hidup 7,000 tahun ni, muka surat 347. Ini perkara yang perlu kita ambil berat, lidah dan jari jemari. Sekarang ni orang mungkin dah tak banyak bercakap, tapi jari jemari yang banyak bercakap. Lagi-lagi sekarang dah ada alat Facebook, Twitter, Instagram, tak apa-apa lagi, WhatsApp dan macam-macam lah. Sekarang banyak orang gunakan tangan, dah jadi pengganti lidah. Cuma saya nak ingatkan di sini, perbincangan kita banyak berkisar pada lidah dan adanya juga berkenaan hati yang rosak pun boleh penyebab juga rosak amalan ni. Baik, antaranya muka surat 347 bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thaqilatka ummuka ya Muaz, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Semoga selamat engkau wahai Muaz. Rasulullah berkata, adakah yang menjerumuskan orang ke atas mukanya ke dalam neraka selain buah ucapan lidah mereka? Setiap kalimat yang keluar daripada lidah kita, sama ada membicarakan tentang keburukan orang lain atau menyebarkan berita yang tidak benar, semuanya akan ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid. Ini sebagaimana ada tersebut dalam surah Qaf ayat 18. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Macam saya ni bercakap ni. Makna ma yalfizu min qaulin, apa yang kita ucapkan. Kita rasa kita tengok kanan, tengok kiri macam tak ada orang, kita main lepas cakap. Sedangkan Al-Quran kata, apa yang kita lafazkan ni, illa ladaihi, bagi kita ni sebenarnya ada malaikat Raqib dan Atid. Golongan malaikat ni tugasan ni mencatat apa yang kita lafazkan. Jadi ini kena hati-hati para penonton, para jemaah. Orang mungkin ada, saya pernah lihat ada orang tulis, word is free. Orang boleh kata, bercakap ni benda free. Memang free. Tapi kalau benda kebaikan, alhamdulillah dapat pahala. Tapi kalau benda keburukan, na'udzubillah, ini pahala. Dan kadang-kadang boleh rosak semua. Pahala amalan kita, mungkin kalau 70 tahun, habis pahala kita. Na'udzubillah. Ini kena hati-hati dan insyaAllah akan diterangkan 5 perkara tersebut ni. Ini para penonton. Tidakkah kerana lidah menyebabkan fitnah itu tersebar luas? Tidakkah kerana lidah juga menyebabkan tergadainya maruah seorang? Kerosakan yang boleh dibuat oleh lidah yang jahat adalah amat dahsyat sekali. Lebih-lebih lagi jika orang itu menjawat jawatan penting di tengah masyarakat dan pandai pula memutar belitkan cerita. Mana lidah ni, ya Allah. Dulu mungkin belum ada Facebook, Twitter. Sekarang orang, saya tak banyak bercakap, saya pendiam. Tapi dia punya jari dia ligat bukan main lagi. Habis dia hantar sana, habis dia hantar sini. Kata-kata fitnah, menuduh, cacian dan sebagainya. Ini
ialah berkenaan yang kita bincang ni berkenaan ni lidah. Ada satu lagi yang cukup berbahaya ni, Rasulullah mengatakan dalam muka surat 348. Ini kena hati-hati ni. Apabila saya tengok hadis ni memang menakutkan, tapi itulah kena biasakan didik lidah kita bercakap yang baik-baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal 'abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha finnar. Sesungguhnya seseorang itu berkata dengan satu kalimat. Nanti saya akan contohkan nantilah. Satu kalimat merasakan tidak mengapa, tetapi menjerumuskannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Iaitu dengan satu kalimat sahaja yang dilafazkan dari bibirnya dengan tidak dijaga, boleh juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ialah contohnya antara yang macam ini, kena hati-hatilah anak-anak sekalian. Janganlah bercakap tentang mak bapak kita. Ada yang kata, mak bapak aku 1 sen tak guna. Ya Allah, ini kata-kata yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Mak bapak dah susah payah besarkan, malam-malam menangis, terpaksalah didodoikan, kemudian nak buang najis dia, mandikan dia, pergi hantar dia sekolah. Tiba-tiba dah besar, bergaduh sikit dengan mak bapak, dia kata mak bapak aku 1 sen tak guna. Ini dosa besar tuan-tuan. Ini kena hati-hati, dan Rasulullah mengatakan ini kufrul ashir. Ini juga maknanya mengingkari kebaikan orang lain. Jadi macam isteri juga jangan hati-hati kepada suami. Jangan cakap suami aku ni 1 sen tak guna. Padahal suami itu tiap-tiap bulan kasih nafkah, berikan kebaikan. Gaduh sikit cakap macam itu. Ini benda bahaya, kata-kata yang boleh mencampakkan ke dalam neraka. Ni kufur ashir, maknanya ingkar kebaikan orang lain. Bagaimana kalau dia ingkar kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Lagi teruk lagi. Ini berkenaan dijerumuskan ke dalam neraka kalau tak bertaubat. Yang kita nak bincangkan sekarang ini, dia bukan sahaja menjerumuskan ke dalam neraka, malahan semua pahalanya habis. Seseorang itu yang dicampakkan ke neraka, mungkin lepas tu diampunkan Allah, masuk balik syurga lah, pasal masih lagi amalan-amalan dia diterima. Tapi kalau jahat sangat, masuk neraka sekejap, masuk syurga. Tapi yang lagi teruk ni, dah lah masuk neraka, pahala satu pun tak ada. Allah Ta'ala tidak terima amalan soleh dia, habis, hangus. Ini yang kita kena hati-hati. Jadi yang mukadimah yang kita nak fokus tadi berkenaan lidah dan percakapan, ucapan kita. Dan begitu juga Rasulullah bukan setakat benda ucapan, lidah pun Nabi memberi jari jemari, tangan pun Rasulullah memberi amaran juga. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang sebenar-benar muslim yang apabila orang lain terselamat daripada lisan dia dan tangan dia. Mana Rasulullah fokus dua, lidah dan tangan, jari jemari. Sebab Rasulullah pun dah tahu akhir zaman macam inilah, manusia makin maju, type sana type sini, tulis bukan-bukan. Jadi hati-hati. Ini lidah dengan tangan. Sebagaimana zaman sekarang ni, hati-hati para penonton. Jadi kita sekarang masuk tajuk kita 5 perkara kecil tapi penyebab hilang semua pahala. Na'udzubillah. Apa dia perkara kecil ni? Ini kadang-kadang kita mungkin perasan, tak perasan, jadi hati-hati. Pertama sekali, para penonton, para jemaah sekalian, iaitu orang yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang akan mengatakan, bila masa pula kita tidak beradab? Kita semua sayang Rasulullah. Kita semua beradab dengan Rasulullah. Siapa pula tidak beradab? Ini yang saya nak ketengahkan di sini. Kadang-kadang kita tak perasan yang ada masa-masa kita tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Quran menyebut an tahbata a'malukum. Kemungkinan boleh rosak amalan kamu kerana tidak beradab. Jadi di sini Al-Quran menyebut antaranya yang kadang kita pun tak perasan, mengangkat suara tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ayat Al-Quran dulu, nanti saya huraikan. Dan sebenarnya dia ada kena mengena juga dengan kita hari ini. Jangan kita sangka Rasulullah dah wafat dah meninggal. Bila masa pula kita nak mengangkat suara terhadap Rasulullah? Kita kat Singapura. Nanti dulu saya bacakan ayat dulu. Jadi ini hati-hati para penonton.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surah Al-Hujurat ayat 2 tak silap saya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita pun tak tahu macam mana suara nak baginda. Tapi kalau kita dah tinggi sikit suara, nanti akibat dia apa? Nanti saya akan sebut. Wala tajharu lahu bil qaul. Dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan-panggilan ataupun sebutan-sebutan nama yang mana kamu sebut dengan kawan-kawan kamu. Ialah macam istilahnya kita panggil kawan kerana kita pekik-pekik. Mat, mat. Itu pun tak boleh pekik-pekik panggil Nabi. Begitu juga tak boleh panggil Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Tak boleh. Mesti panggil Ya Rasulullah. Kemudian begitu juga panggil teriak tak boleh. Malahan panggil angkat suara keras tak boleh. Maknanya apa saja yang mengangkat suara tinggi. Panggil ke di depan Rasulullah ke tak boleh. Jadi bayangkan para penonton, para jemaah rahimakumullah, panggil dengan panggilan yang kita panggil macam kawan-kawan tak boleh sebab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita nak cek balik kita punya, maknanya kalau di sini Rasulullah ataupun ayat menyebut kalau ini dah dikira rosak amalan, makna antahbata amalukum, habismu pahala kita hanya kerana mengangkat suara tinggi lebih daripada Nabi, malahan memanggil macam kita panggil kawan kita, Muhammad, Mat, dolar, ataupun apa, panggil dengan berteriak. Kalau dah gitu saja boleh rosak amalan kita, bagaimana kalau lebih daripada itu? Ini kita nak bincangkan. Bagaimana lebih teruk daripada itu dengan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi parah lagi. Kalau dah dengan mengangkat suara depan Rasulullah, kalau dengan memanggil, dengan panggilan berteriak pun boleh habis pahala, bagaimana kalau orang itu sendiri menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu ibu-ibu, tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi umrah, pergi haji, ini pun para ulama nasihatkan, siapa-siapa nak ziarah makam Rasulullah di Madinah, memang zahirnya Rasulullah telah wafat. Tapi yang menariknya Rasulullah memberitahu alaihi salatu wassalam, al-anbiya ahya fi quburihim. Para nabi ni hidup dalam kubur mereka, yusallun, sembahyang lagi. Ini hadis sahih. Jadi memandangkan jadi zahir ni macam wafat lah, tapi hadis menyebut mereka hidup di kubur mereka, wallahu alam macam mana. Jadi kita ni apabila ziarah makam Rasulullah, ini pun saya kadang-kadang tegur jugalah jemaah-jemaah, pasal kadang-kadang sebelah-sebelah ni bising, makam Rasulullah kan ramai orang. Jadi dia bising, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya tak boleh, ni mana boleh pekik-pekik ni makam Rasulullah. Mengangkat suara tinggi tak boleh. Salam pelan-pelan saudara. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada orang kata, tapi Nabi tak dengar lah, sebelah bising. Nabi dengar, insya-Allah. Ini dengan berkat Rasulullah. Mungkin cara macam-macam. Macam sekarang orang pakai WhatsApp. Hantar sana, hantar sini. Tak payah bercakap pun. Orang boleh dapat WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita tak tahu macam mana maknanya cara mereka menerima salam kita, mendengar Rasulullah tu, mendengar salam kita, wallahu alam. Jadi sebut dengan nada yang baik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan sebut Assalamualaikum dah, pelan dah. Ya Muhammad pula salah pula. Ya Rasulullah, tak boleh panggil nama macam kita panggil nama kawan kita. Ya Rasulullah. Dan ini maknanya ini adab kita ke makam Nabi. Jadi sekarang ni bagaimana sekiranya kalau lebih buruk daripada itu? Tadi ini yang kadang-kadang ada orang tak perasan, dia rasa ini benda biasa. Sebab dia ingat macam kawan biasa. Kalau dia boleh angkat suara dengan anak-anak, boleh angkat suara dengan kawan-kawan, kenapa tak boleh angkat suara dengan Nabi? Ini beza ni para penonton. Begitu juga dia kata, aku boleh panggil kawan aku apa, pekik-pekik. Kenapa tak boleh panggil Rasulullah pekik-pekik? Ini adab. Sebab itu Al-Quran mendidik kita adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia, malahan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kasih contoh. Ini yang kita bimbangkan. Sebab itu saya ada kaitkan isu ini dengan isu yang kadang-kadang kita rasa macam biasa. Padahal takut-takut ini menghina Rasulullah.
Kalau tadi tak menghina, cuma mengangkat suara, panggil gitu, dia bukan niat menghina. Tapi bagaimana kalau yang saya akan sebutkan di sini ada kaitan dengan Rasulullah dan dia menghina. Dia tak menghina Rasulullah, tapi dia menghina ada benda-benda yang kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dia menghina pakaian Nabi. Dia kata tengok tu Nabi pakai, kotornya Nabi pakai. Tak senonoh. Masya-Allah, ni apa? Yang saya bimbangkan sebab apa, dia kecoh baru sikit hari ini berkenaan orang yang menghina capal Nabi. Orang yang menghina kasut Nabi ataupun sandal Nabi, dia kata, ini kan kotor, tempat najis, tempat. Tapi kadang-kadang orang yang bercakap, kita berbeza pendapat, tapi ini ulama-ulama kita, apa sahaja yang dipakai oleh Rasulullah SAW, kita perlu menghormati dan kita sanjung. Pasal ini barakah. Barakah, apa saja yang disentuh oleh Rasulullah SAW, semuanya berkat. Sebab tu macam Al-Imam Al-Iraqi, seorang ulama hadis terkenal, guru kepada Imam Ibn Hajar Asqalani. Kitab Fathul Bari tu yang terkenal tu. Imam Al-Iraqi sampai dia kata, letakkan capal Nabi ke dahi pun itu sebagai kemuliaan. Sebab tu sekarang saya lihat macam kita ni, kita sujud ni, makna kita sujud dekat bumi lah. Sehingga kan macam saya baca Ibnul Qayyim, tak silap saya, dia kata sebaik-baik sujud ni biar dahi tu kena kat tanah. Sebagai tanda penghinaan kita, makna kita sujud kepada Allah Ta'ala. Sedangkan tanah tu tempat orang pijak tapi kita sujud kat situ. Jadi makna kita sujud letakkan tempat yang hina. Macam di masjid pun kadang-kadang kita tengok walaupun dihampar dengan sejadah cantik, tapi tempat tu juga saya lihat orang pijak sana, pijak sini, pijak sini. Tempat situ juga kita sujud. Kadang-kadang saya pernah sujud, dia punya sejadah dia hampar, bukan main cantik. Sekali sujud, ya Allah, bau. Ada bau macam makanan lah, bau durian ni, apa benda ni sujud. Ini kadang-kadang orang pijak mana dah pijak kat situ. Jadi maknanya, kita kalau lihat tempat sujud kita ni pun hina, tempat kotor. Tapi itulah nak mendidik kita supaya merendah diri kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dengan sandal ataupun capal Rasulullah SAW, digunakan sandal untuk berjuang fisabilillah, pergi masjid, ini berdakwah, bersusah payah membantu orang, ini barakah. Jadi para jemaah ini hati-hatilah. Tadi kalau mengangkat suara depan Nabi pun dah dikira boleh rosak amalan. Bagaimana dengan menghina pakaian Rasulullah SAW yang ada kaitan dengan Nabi? Ada yang memperlekehkan tongkat Nabi. Sekarang macam kita masjid-masjid kita ikut mazhab Syafi'i. Sembahyang Jumaat khutbah pakai tongkat. Pasal ikut sunnah Nabi yang kalau di Syria pula dia pakai pedang. Khutbah Jumaat pakai pedang, ni apa hal pula pakai pedang? Dia kata Rasulullah pernah juga waktu khutbah pakai pedang. Jadi ada masa pakai tongkat, ada masa pakai pedang, terpulang. Tapi ada orang sampai menghina pula. Ini apa ni? Pedang tongkat-tongkat ni? Ini bukan. La ilaha illallah. Kita hormatlah, makna ini para jemaah, para penonton, ini adalah pakaian ataupun kegunaan Rasulullah SAW. Kita jangan sampai kita menghina pula kaitan dengan Rasulullah. Ada yang hina rumah Nabi pun ada. Ini apa rumah ni? Dia kata ini apa, sampaikan ada saya terdengar dia kata, alah rumah Nabi kalau buat na'udzubillah, saya dengar buat tandas pun tak apa. Pasal takut-takut orang buat benda-benda tak senonoh. Ini kata-kata yang tidak senonoh lah. Sehingga kan ada yang hina kubur Nabi pun ada. Ini sebagaimana saya ni saya baca sebuah buku Arab ni, ada seorang hamba Allah tu dia, ini mazhab Maliki lah, mazhab yang mana dia boleh di makam Rasulullah tu ketika nak berdoa boleh menghadap makam Rasulullah. Kalau tak menghadap kiblat pun tak apa, menghadap makam Rasulullah SAW berdoa. Ini mazhab Maliki. Imam Malik kata tak mengapa. Datang satu orang tu, dia kata, apa ni kamu menghadap Rasulullah ni berdoa, menghadap kiblat. Ini Nabi sudah jadi tulang, sudah jadi tanah, dia kata. Dia cakap Arab lebih kurang. Tapi apabila saya baca buku tu dengan, penulis pun ingkarlah dia cakap macam gini. Sebab dia menghina kubur Nabi. Sedangkan Rasulullah mana jasadnya dimakan bumi. Mana Rasulullah dimakan bumi jadi tulang pula. Jadi Rasulullah jasad ni terpelihara. Hadis sahih. Jadi ada yang hina mana apa saja yang berkaitan dengan Rasulullah dihina. Begitu juga ada yang hina ibu bapa Nabi pun ada.
Dijadikan zikir pula. Dia kata mak bapak Nabi dalam neraka lah. Dia buat ceramah lagi sana sini. Sama ada betul tak betul, itu nombor dua lah. Tapi ini kan adab dengan Rasulullah SAW. Begitu juga ada yang hina isteri Nabi. Itu saya katakan ada kaitan dengan Rasulullah. Mereka menghina isteri Nabi. Sehingga kalau ada menghina, dia kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, menghina Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha. Ini kita tahulah ahli sunnah tak ada benda ni. Tapi ada satu golongan mazhab yang agak pelik. Dia ceramahnya seringkali menghina Sayyidina Aisyah dan Sayyidah Hafsah, bukan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Hafsah. Dan ada yang menghina keluarga Nabi pun ada. Dia tak direct kepada Rasulullah, tapi dia hina yang keliling Rasulullah tu. Pakaiannya, rumahnya, keluarganya, isterinya, mak bapaknya, pakaian. Ya Allah, jadi inilah kita kena hati-hati. Ini apa sahaja berkaitan dengan Rasulullah, kita hormatlah. Itu makna jangan sampai tadi mengangkat. Kalau mengangkat suara di depan Nabi, memanggil, tu dah habis pahala tu. Bagaimana menghina orang-orang yang keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaiannya, rumahnya, berkatnya dan sebagainya. Jadi ini pertama sekali berkenaan orang yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya masukkan juga mereka yang tidak beradab dengan orang yang sekeliling Rasulullah, pakaiannya dan sebagainya, menghina. Ini bahaya. Baik, yang kedua, antara termasuk 5 perkara kecil penyebab hilang semua pahala. Yang kedua ialah menuduh kafir tanpa bukti yakin. Ini pun Rasulullah memberi amaran orang yang menuduh seorang Muslim, ya kafir, engkau telah kafir, engkau orang kafir, maka dia sama ada dua. Sama ada tuduhan tu betul, dia kafir, okeylah. Sama ada tak betul, maka tuduhan tu balik pada yang menuduh, maka habislah pahala dia. Habis pahala. Yang tinggal iman dia saja. Maknanya kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, selamat. Tapi kalau dah habis pahala, apa? Macam mana nak selamat di hari akhirat? Jadi itu di antaranya saya baca di sini muka surat 332. Para penonton, buku Pahala Hidup 7,000 Tahun, muka surat 332. Menuduh kafir atau syirik kepada orang Islam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtaddad alaihi illam yakun sahibuhu kazalik. Janganlah seorang itu melemparkan tuduhan pada seorang muslim yang lain dengan kalimat fasik ataupun kafir, melainkan akan kembali padanya jika tuduhannya itu tidak benar. Na'udzubillah. Hadis Bukhari, iaitu menuduh seorang Muslim yang lain dengan kata-kata seperti zalim, fasik, kafir, musyrik dan seumpamanya adalah amat besar dosanya jika tuduhannya adalah tidak benar, terutama tuduhan kafir ataupun musyrik. Ini adalah kerana berpandukan kepada hadis tadi yang menjelaskan bahawa tuduhannya itu akan kembali kepada orang yang menuduhnya jika tuduhannya terbukti adalah tidak benar. Jadi hadis ini menerangkan, maknanya kalau tuduh seseorang itu, engkau ni telah kafir, ni orang kafir ni. Padahal orang tu sembahyang. Hanya berbeza pendapat saja, dia habis dia kafir. Ini musyrik ni orang, halal darah dia. Ini satu golongan yang melampau pula. Dia kata kalau tuduh musyrik saja, halal darah dia. Bunuh orang tu. Na'udzubillah, senang-senang nak bunuh orang. Ini masalah kumpulan pengganas pelampau ni macam ISIS dan sebagainya ni. Mereka tak setuju dengan pendapat mereka, tak sehaluan dengan fikiran mereka, cara mereka, habis. Halal darah mereka, bunuh. Ini kumpulan pelampau ni lah. Jadi para penonton, para jemaah rahimakumullah, hati-hati kita menuduh orang kafir. Sebab itu sebaik-baiknya isu orang itu telah terkeluar daripada Islam atau belum, kita serahkan kepada majlis fatwa. Kita serahkan kepada ulama Azhar, kita serahkan kepada majlis fatwa untuk menghukum golongan ini masih Islam ke atau terkeluar. Tugasan kita apa pula? Tugasan kita nasihat sudahlah. Saya teringat macam seorang guru, seorang alim, orang soleh. Dia ditanyalah, dia kata, ya Syekh, ada apa hukum orang yang tidak sembahyang? Dia kata, ada orang ni dia tak nak sembahyang. Apa hukum dia? Kita tahulah makna
orang yang tak nak sembahyang, kalau dia memang ada hadis menyebut, kalau tak nak sembahyang, sengaja tak nak sembahyang, memang tak mau sembahyang, memang boleh terkeluar daripada Islam. Memang dihalalkan dia tak mau sembahyang dan sebagainya. Jadi seorang alim ni, dia jawab apa? Hukum orang yang tak mau sembahyang, awak pegang tangan dia, nasihatkan dia, ajak dia pergi sembahyang. Habis cerita. Pasal apa? Tugasan kita bukan nak kafirkan orang, untuk nak tuduh orang, tak. Tugasan kita dakwah, ajak orang kepada kebaikan. Kalau perangai dia buruk, kita ajak dia kepada perangai yang baik. Kalau dia suka menipu dan meniaga, contohnya, kita nasihatkan dengan baik. Kalau teruk-teruk sangat, telefon polis sudah. Jadi, jangan suka sangat mengkafirkan orang. Lagi-lagi sekarang terdengar pula musyrik-musyrik. Dia tak sebut kafir, dia kata musyrik pula lagi. Sama je lah, musyrik, kafir, musyrik, terkeluar daripada Islam. Macam contohnya ada yang, dia selalu yang kadang-kadang isu yang jadi hangat sangat dia pasal isu kubur lah. Isu kubur, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ke Maliki, Hanafi ke apa, isu kubur ni isu yang benda yang fikih lah, benda yang boleh berbincang dan sebagainya. Ada segolongan isu kubur ni habis semua, sikit-sikit syirik, ada sikit-sikit syirik. Macam mana dah isu tawasul, ziarah dan sebagainya. Dan macam kita kena hati-hati juga, ada orang yang apa, dia kata ni apa ahli tarikat ni semua syirik kafir. Ni jangan ikut-ikut ni para penonton. Sebab lidah kita menuduh tak betul balik pada kita. Yang paling teruk yang pernah saya dengar, dia kata amalan maulid pun syirik. La ilaha illallah. Itulah kita jangan gaduh lah. Kita nasihatkan, kamu tuduh-tuduh sembarangan, nanti tuduh tu balik pada kamu. Habis pahala semua. 70 tahun beribadah, habis semua pahala. Sia-sia saja menuduh sembarangan. Jadi itulah para penonton, para jemaah yang kedua tadi, hati-hati, kalau boleh jangan menuduh kafir sudahlah. Apa-apa pun kita serah kepada majlis fatwa, sesat dan sebagainya. Yang ketiga, ni antaranya ialah biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beradab kepada Allah, menyifatkan dengan sifat-sifat yang tidak baik, dan ada yang mempermainkan larangan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi berkenaan Rasulullah, ini sekarang berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menciptakan kita, memberikan kebaikan hidup. Ada segolongan manusia, dia menyifatkan Allah tak ada adab. Dia kata Allah faqir wa nahnu aghnia. Dalam Al-Quran menyebut ada segolongan manusia, dia mengatakan Allah itu fakir miskin, kita ini yang kaya. Inilah kata-kata tak ada adab, biadab maknanya. Padahal Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Bahasa tengok, dia kata Allah Ta'ala fakir, dia yang kaya. Kalau Allah Ta'ala tarik rahmat, habis dia. Begitu juga ada ayat menyebut ada segolongan manusia, dia kata yadullah maghlulah, tangan Allah itu terikat. Macam apa orang ni? Ni tercatat dalam Al-Quran, golongan yang tidak ada adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sandarkan sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah Taala. Tidak baik. Begitu juga antaranya orang yang mempermainkan larangan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun Al-Quran memberi amaran para penonton, iaitu golongan yang bermain-main dengan suruhan Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu mempermain-mainkan, memperolok-olokkan? Janganlah kamu meminta maaf kerana kamu telah menjadi kafir sesudah keimanan kamu. Makna dia main-main suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya juga dia memperejek-ejeklah Al-Quran contohnya. Jadi saya ingat waktu saya tengah kecoh pasal apa. Jadi ada seorang, dia bukan orang Islam lah, dia ambil Al-Quran tu, dia bukan orang Singapura, orang luar negara lah. Dia bukan orang Islam, dia ambil kertas Al-Quran tu, dia gunakan apa? Na'udzubillah. Dia gunakan buat tisu selit lah, mana dia buang air besar. Jadi dia gunakan kertas Al-Quran tu, dia buat sapu tempat dia buang air besar tu. Jadi macam dia nak menghina Al-Quran Karim. Jadi orang memang setelah berapa lama ditangkaplah orang tersebut. Tapi ini nak terangkan makna
Kalau sekiranya ini orang bukan Islam, bagaimana kalau orang Islam buat macam itu? Dia kata aku beriman, aku sembahyang, tapi Al-Quran tu, kertas dia tu, dia buat main-main, dia hina, dia buat tempat kotor, tempat najis, dia buat basuh dan sebagainya. Ini macam mana ni para jemaah? Jadi ini antara maknanya sikap tidak ada adab, mempermainkan larangan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ni kan kalamullah, makna kita kena hormat dan sebagainya, dan antaranya jugalah memperolok-olokkan, menghina Rasulullah, habis. La ta'taziru, kamu janganlah bertizar, jangan minta apa ni keuzuran, kamu telah terkeluar daripada Islam. Jadi ini hati-hatilah para penonton berkenaan mempermainkan. Ada satu orang pula dia kata, alah arak ni bukan haram lah, minum sajalah, apa susahlah, Islam ni susahlah semua. Dia cakap begitu, merepek-merepek cakap. Apa ni sembahyang tak payah sembahyang lah, yang penting hati. Sembahyang Tuhan tu kan pengasih, dia pun tak sembahyang. Ada satu orang ni tak pernah sembahyang sampai dia meninggal dunia. Macam mana? Jadi jangan, mana kita hanya berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa dia, tapi jangan sampai mempermainkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat para penonton, para jemaah, iaitu ini dalaman pula. Ini tadi lidah penulisan, ini masalah ujub, ghurur, sum'ah dan sombong. Ini kadang-kadang jarang dibincangkan di tengah masyarakat, tapi ini yang antara yang bahaya juga. Ujub ni makna kita rasa kita besar diri. Ujub ni kita rasa kita dah banyak ibadah, kita rasa kita dah hebat. Kita dah jadi malaikat. Sebab tu ada orang kata, aku dah jadi wali. Alahai, belum apa-apa lagi dah jadi wali. Jadi ujub ni dia rasa dia dah banyak ibadah, dia rasa besar diri. Ghurur ni pula tertipu. Tertipu mana? Aku dah pergi haji tau 50 kali. 50 kali. Umur dia 40 kali, macam pula haji 50 kali pula. Aku dah pergi umrah 50 kali. Ghurur, tertipu, dia rasa macam diri dia hebat. Sum'ah pula jenis orang yang suka dipuji. Kena teguh marah, kena nasihat marah. Kalau dipuji suka dia. Padahal dia tak buat pun kebaikan. Puji, orang kau ni baguslah amalan sedekah, padahal tak pernah sedekah pun. Suka sangat dipuji dan sombong. Jadi ini ni kalau tak dijaga betul-betul, tuan-tuan para jemaah, ini penyakit hati ni. Dia boleh membawa kepada melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Penyakit ujub, ghurur ni, sum'ah, sombong ni, kalau tak dijaga, boleh melawan perintah Allah Ta'ala dan meninggi diri pada Allah. Sehingga kalau kita lihat kisah Iblis. Iblis ni pada mulanya itu ghurur, ujub, sum'ah, sombong itulah. Akhirnya apabila disuruh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam, dia tak boleh terima pasal aku ni lagi bagus daripada dia. Macam mana aku nak sujud? Dah mula, ni dia kata ghurur, tertipu diri sendiri. Ujub, sum'ah, suka dipuji, tak boleh kena tegur, tak boleh disuruh. Dan sombong. Akhirnya dia melawan perintah Allah dan dia ugut. Iblis berani ugut pula Allah Ta'ala. Dia nak sesatkan semua manusia. Sedangkan kalau kita lihat Iblis ni, kalau ikut sejarahnya, Iblis ni beriman kepada Allah Ta'ala. Antara makhluk yang banyak beribadah. Tapi dalaman dia rosak. Allah nak buktikan kepada malaikat. Dalaman dia rosak. Ujub, sum'ah, ghurur ni. Penyakit membahaya, kita kena buang. Jadi memang Iblis mana pernah sembah berhala, mana sembah makhluk. Iblis, 2 kali Al-Quran sebut, Iblis takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kenapa dia kafir? Al-Quran mengatakan Iblis kafir pasal dalaman rosak dan dia menentang perintah Allah Ta'ala. Dia nak mengubah perintah Allah Ta'ala. Dia pula nak jadi lagi atas daripada Allah Ta'ala. Mana boleh. Jadi akhir sekali yang kelima, tadi yang 4, yang kelima dah hampir isyak. Iaitu antara kata-kata yang simple juga, yang mudah. Ini 5 perkara kecil penyebab hilang semua pahala. Iaitu yang kelima, kata-kata yang boleh terkeluar daripada Islam. Contohnya, macam kalau kata Tuhan itu ada anak. Dia percaya macam itu. Habis semua. Sebab Al-Quran kata qad kafaral ladzina qalu telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu atau Masih itu anak Tuhan. Ataupun mengatakan Tuhan itu tidak tahu. Allah Ta'ala tidak tahu. Kalau dia yakin gitu, dia cakap dengan orang, kata-kata yang simple, habis pahala dia. Kemudian Tuhan ada isteri contohnya. Ataupun hina Nabi.
hina para nabi-nabi, hina Nabi Isa, hina Nabi Musa alaihissalam. Habis. Hina ajaran Islam, dan ada yang mengatakan Islam itu tidak adil, Islam ini zalim. Ini kata-kata simple, mudah, boleh habis pahala kita. Jadi inilah para penonton, 5 perkara hati-hati. Banyak daripadanya kerana lidah, antaranya juga penulisan, dan antaranya juga dalaman. Hati kita perlu dibersihkan, tuan-tuan. Jadi hati-hatilah penyakit ini. Ujub, ghurur, sum'ah, sombong, riak ni semualah. Ini perlu kita belajar ni. Penyakit hati, ujub apa? Besar diri, dia rasa dia dah banyak ibadah, dia dah hebat. Ghurur dan sebagainya. Sehingga kan Al-Quran dalam buku ni pun ada sebut sikit lagi, iaitu orang yang mana meninggi diri kepada terhadap Allah Ta'ala. Iaitu dalam riwayat Muslim, dia kata ada seorang hamba Allah, dia kata engkau tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, siapa pula yang tidak, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa si fulan, dan habitat amaluka, Allah habiskan tidak terima amalan orang tersebut yang menuduh tu. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi jangan sampai kita mengata pada orang lain. Ini penyakit ujub ni lah. Mana kita mengatakan, kamu ni tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jangan. Ini ampun ni urusan Allah Ta'ala. Sebab tu saya terangkan tadi, tugasan kita dakwah, nasihat dah habis. Bukan pandai-pandai pula. Kamu ahli neraka, kamu ahli syurga. Dia pula nak jadi Tuhan. Baik, ya saya akhiri tuan-tuan. Dah isyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.